Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyambung kembali pengajian kitab Aqidah Ahli Iman karangan Syekh Abdul Qadir Al-Fasi hafizallahu ta'ala, sampai muka surat 9 bawah sekali tu Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fahuwa khaliqul khalqi wa khaliqu a'malihim wa harakatihim wa sakanatihim wa jami'i ahwalihim wa laysa li ghairihi ta'thirun fi fi'lin minal af'ali biwajhin minal wujuh. Dialah, yakni Allah, pencipta makhluk, pencipta segala perbuatan mereka, pergerakan mereka, diam mereka, dan segala tingkah laku mereka. Tidak ada bagi selainnya Allah yang dapat memberi kesan dalam mana-mana perbuatan mereka dengan apa-apa bentuk sama sekali. Maka masih lagi dalam sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Esanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksudkan Allah Ta'ala tu esa, iaitu yang pertama, esa pada zat. Yang kedua, esa pada sifat. Dan yang ketiga, esa pada af'al. Af'al iaitu perbuatan. Maka dilanjutkan lagi oleh musannif rahimahullahu ta'ala, fahuwa khaliqul khalqi, dialah, yakni Allah, pencipta makhluk. Kita yang kena cipta namanya makhluk, Allah Ta'ala yang mencipta namanya khaliq. Allah Ta'ala lah yang mencipta makhluk. Maka salah satu daripada makhluk ciptaan Allah Ta'ala kita ni manusia. Masuklah yang lain-lain semuanya, tumbuhan, haiwan, langit, bumi. Apa yang Allah Ta'ala ciptakan namanya makhluk. Dan makhluk ni sifatnya apa? Sifatnya kekurangan. Sifat makhluk sifat naqais, sifat kekurangan. Adapun Allah tu sifatnya apa? Sifat apa dia? Kamalat, sifat kesempurnaan. Tiada pun cacat cela kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada. Tiada cacat cela bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ni khaliq, yang mencipta kita, yakni makhluk, maka sudah tentu bahawa sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala hak buat kita, Allah Ta'ala yang cipta kita. Jadi ini termasuk daripada esa pada mana? Esa pada perbuatan. Esa pada yang ketiga tadi, esa pada perbuatan. Kerana Allah Ta'ala yang mencipta kita, yang menjadikan kita. Ini menunjukkan bahawa esa pada perbuatan. Apa yang dimaksudkan esa pada perbuatan? Iaitu tak ada siapa pun yang bersama-sama yang terlibat dalam mana-mana perbuatan Allah. Dalam penciptaan makhluk pun tiada siapa yang bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlibat dalam penciptaan makhluk, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta makhluk. Semua perbuatan adalah milik Allah Ta'ala. Semua perbuatan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala.
Jangan kita samakan perbuatan kita sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Tiada. Tidak ada perbuatan yang lain sama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua perbuatan adalah cipta Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam surah Saffat ayat 96, apa kata Allah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, dan Allah Ta'ala lah yang mencipta kamu. Sebab itu disebutkan tadi, pengarang kata apa? Fahuwa khaliqul khalqi. Dialah yang ni Allah mencipta makhluk. Mencipta makhluk, pencipta segala perbuatan mereka, yakni makhluk. Perbuatan yang kita buat ni pun tuan-tuan adalah Allah Ta'ala yang cipta. Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum, dialah Allah Ta'ala yang mencipta kamu. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan pun Allah Ta'ala cipta. Pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta. Ini betul-betul nak kena hadam tuan-tuan, nak kena faham, duk pasakkan, duk kena ingat bahawa perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiada sama dengan perbuatan lain daripada Allah Ta'ala. Tiada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Semuanya perbuatan adalah ciptaan Allah Ta'ala. Dalilnya mana tadi? Itu ayat Quran tu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi sebab itu kata musannif rahimahullah ta'ala juga, wa khaliqu a'malihim. Allah Ta'ala jualah yang menciptakan perbuatan mereka, perbuatan makhluk. Apa kita? Diam, gerak, jalan, sana, sini, makan, minum, semuanya tuan-tuan. I'tikad ahli sunnah wal jamaah itu adalah semua perbuatan adalah ciptaan Allah Ta'ala. Pergerakan mereka, wa harakatihim, termasuk juga pergerakan makhluk. Tiada satu yang bergerak melainkan itu dalam pengetahuan Allah. Dan bergerak itu pun, yang pada makhluk pun adalah merupakan perbuatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sakanatihim, termasuk diam mereka, itu pun perbuatan ciptaan Allah Ta'ala. Dan segala tingkah laku mereka, pun termasuk wa ma ta'malun. Apa-apa yang pekerjaan kita, kelakuan kita, duduk diam, bangun, dan sebagainya, tingkah laku kita, termasuk semua adalah Allah Ta'ala yang menciptakan. Tidak ada bagi selainnya Allah yang dapat memberi kesan, di dalam mana-mana perbuatan mereka. Tidak ada bagi selain Allah yang dapat memberi kesan. Kita ni boleh ikhtiar tak? Boleh. Kita boleh usaha tak? Boleh. Tapi usaha kita, ikhtiar kita tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan. Ini yang tuan-tuan, tahap ni agak payah sikit. Kita boleh usaha, kita usaha, kita makan. Tapi tuan-tuan, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kita tetap usaha, kita tetap ikhtiar, tapi jangan yakin kepada usaha kita. Jangan yakin dengan ikhtiar kita. Kerana usaha dan ikhtiar kita tidak memberi kesan. Kalau satu orang beriktikad dalam hati ada yang lain daripada Allah Ta'ala yang memberi kesan, memberi taksir, maka itu sudah syirik. Maka itu tidak itu sudah termasuk daripada perkara yang syirik. Bahaya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita memahami syirik itu, iaitu meyakini selain daripada Allah Ta'ala yang memberi kesan. Kita makan ubat tak? Sakit, makan ubat. Salah tak makan ubat? Tak salah. Sebab itu satu usaha dan ikhtiar. Nabi pun khabar, apa dia? Iza maridtum tadau, bila kamu sakit maka berubat. Makanlah ubat. Tapi jangan yakin makan ubat tu yang memberikan kesan, yang memberikan sihat. Ni keadaan macam ni tuan-tuan, kalau dia tak biasa, dia agak payah, dia kena belajar.
Kadang dia fikir, bukan ubat yang sembuhkan. Tadi mak demam makan ubat agak lega sikit. Tak apa, secara syariat iya. Kita sakit makan ubat, tapi bukan ubat yang menyembuhkan. La yanfa' wala darat illa Allah. Tiada yang memberikan manfaat dan mudarat melainkan Allah. Syariat, usaha, ikhtiar, makan ubat, berubat dan sebagainya. Tapi jangan yakin kepada ubat yang menyembuhkan. Kalau kita yakin ubat itu yang memberi kesan, yang menyembuhkan, itu sudah syirik. Itu sudah syirik. Sebab itu ini satu ujian tuan-tuan dalam kehidupan kita. Kita kena gunakan sebab, tapi jangan yakin kepada sebab. Wa kullu syai'in sababah. Setiap sesuatu itu telah jadikan dengan sebab, dan dunia pun darul asbab. Kena guna dengan sebab, tapi jangan yakin dengan sebab. Ini agak payah sikit tuan-tuan. Kalau baru mula-mula ni dia nak hadam tu agak payah. Tapi nak tak nak kena faham, kena duk hadamkan, kena duk etikad, kena duk pegang. Jangan satu ada yang lain kita berpegang, meyakini, berpapah bahawa selain daripada Allah Ta'ala memberi kesan dan sebagainya. Maka kalau tidak tuan-tuan, maka kita termasuk perkara orang yang musyrik. Sebab itu kalau kita faham itu, artinya kalau kita bicara bab tawasul, maka tak jadi masalah tuan-tuan. Tawasul, bukan kita minta kepada orang yang kita tawasul, tetap kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu sebagai perantaraan. Walaupun kita pergi kubur orang yang saleh, kubur para wali min auliaillahi Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mohon keberkatan. Kita bertawasul dengan orang saleh tersebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan. Kita minta siapa? Minta pada Allah, bukan minta kepada orang yang saleh tersebut. Itu perantaraannya. Lepas tu kalau dia faham ni tuan-tuan, asas masalah-masalah lain dia tuntas. Dia tak mudah-mudah mensyirikkan orang, membid'ahkan orang. Hatta bab tawasul memang disebut dalam kitab Sahih Bukhari, hadis sahih tentang tawasul. Sebab apa? Tawasul itu bukan kita meyakini kepada orang yang kita ziarah, kita minta itu dia yang memberi kesan, dia yang memberikan kita apa? Menyampaikan hajat, tunaikan hajat kita. Tak, tetap juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selagi mana keyakinan kita, pegangan kita tidak lari, tetap kepada Allah Ta'ala yang bagi manfaat, yang bagi mudarat, yang memberi kesan, semuanya daripada Allah, maka tidak jadi masalah. Tidak menjadi masalah, tidak menjadi perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu kena tahu dulu apa makna syirik. Apa makna syirik. Sebab itu kata Syekh Musannif rahimahullah ta'ala, tidak ada bagi selainnya Allah yang dapat memberi kesan dalam mana-mana perbuatan kita. Tak ada tuan-tuan. Kita hanya usaha ikhtiar je. Sebab itu endingnya apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkal ala Allah. Kita serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang yang ada keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa pun bentuk sama sekali. Tak, dengan apa-apa sekali bentuk sama sekali tidak memberi kesan, bahkan tidak memberi mudarat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan ni yang nak kena pasak tuan-tuan. Nak kena pasak ni, tetap kena pasak betul-betul. Sungguh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang memberi kesan, yang lain semua tidak memberikan manfaat. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan melainkan Allah Ta'ala. Kita kena letakkan kita ni tuan-tuan pada itu, situasi tersebut. La haula, kita nafikan. Tidak ada haul kita. Haul maknanya keupayaan kita. Tetap haulillah, keupayaan Allah. Wala quwata, kita nafikan kuah kita. Apa dia? Kekuatan kita. Tetap tuan-tuan, kuah Allah. Illa billah. Tak ada, kita tak ada daya upaya.
Kita tak ada kekuatan. Semuanya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan seterusnya, wa ma yujadu minal athari indaktirani ba'dil asya'i bi ba'din kawujudil ihraqi inda mumassatin nari lil hatabil wasyib'i indal akli fa innal musyahada iktiranun nari bil hatab faqat wa kaunuhu hiya ahrakat ghairu musyahada wala dalla alaihi dalilun aqliyun innama huwa fi'lullah wa man qala innahu fi'lun nar fahiya syahadatu zur. Apa yang terdapat daripada kesan ketika terjadi kebersamaan sebahagian sesuatu dengan sebahagian yang lain. Misalnya contoh wujudnya pembakaran ketika api menyentuh kayu. Kalau kita bakar kayu tu, maka kita akan lihat nampaknya pembakaran ketika api tu menyentuh kayu. Kayu tu dibakar dengan api. Dan rasa kenyang ketika makan. Bila satu orang dimakan, maka terasa kenyang. Maka sesungguhnya yang terlihat dalam sentuhan api pada kayu semata-mata. Walhal api itu membakar sebenarnya tidak terlihat. Dan tidak ada dalil akal sama sekali yang menunjukkan ia membakar. Secara zahir kita tengok api itu dia membakar kayu api. Api itu dia membakar kayu. Tapi hakikatnya siapa yang membakar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam dilontar dalam api. Maka bila dilontar dalam api, ikut secara zahir syariatnya habislah, hangus. Maka bila berada dalam api, Allah Ta'ala perintahkan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah Ta'ala perintahkan api. Sebab apa? Api tu makhluk. Api tu makhluk. Sebab tu kita boleh perintahkan tuan-tuan makhluk-makhluk yang lain ni. Kita boleh perintahkan, tapi kena jadi wali dulu lah. Boleh jadi wali dulu, hak jadi kekasih Allah. Boleh lah tuan-tuan nak perintahkan rimau boleh, singa boleh. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah tuan-tuan. Ada satu kisah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah lama lah. Ada satu orang kampung ni, dia mengadu kepada syekh ni, alim ni, wali min awliya'illahi subhanahu wa ta'ala, kerana binatang ternakan dia diganggu oleh singa, harimau. Dia ngadu kepada syekh ni, ada harimau ganggu binatang ternakan dia. Takutlah. Maka tuan-tuan sampaikan ada binatang ternakan tu dimakan oleh harimau. Tuan-tuan, syekh ni, wali Allah Ta'ala ni, dia buat apa? Dia panggil rimau tu. Dia panggil rimau tu. Ini hak dengar macam dongeng tuan-tuan, macam kartun. Tapi kita bukan pada wilayah wali, pada makam tersebut, tu yang rasa macam kartun. Tak apa, kita tasdik pun sudah memada dah tuan-tuan benda tersebut. Maka wali ni panggil rimau tadi, mai datang tuan-tuan rimau. Mai datang rimau. Tapi dia tak penampar lah. Wali mana ada sifat pemarah tuan-tuan. Dia cuma bagi nasihat saja. Betul ke kamu duk ada makan binatang ternakan fulan bin fulan? Ada, dia kata. Kalau macam itu, aku nak engkau ambil setiap hari kayu api dalam hutan, mai datang bawa dekat rumah aku. Rimau himat untuk dia. Maka diceritakan tuan-tuan, sepanjang kehidupan tersebut, yang mencari kayu api sebelum ni, ada orang yang khidmat kepada syekh ni. Maka setelah daripada itu, kisah tersebut, maka sebabkan harimau tu makan binatang tersebut, maka dia berkhidmat kepada syekh ni sepanjang hayat syekh tersebut, mengambil kayu api kat hutan, hak bawa kepada syekh tersebut.
Imau tuan-tuan hok iman kepada dia. Tapi dia wali lah. Kita wali jangan buat hal. Kena faham tuan-tuan. Ni kisah kekasih Allah ataupun disebut wali. Wali ada sebut tak dalam Quran? Ada sebut tak? Sebab ada orang mempertikaikan, mana ada wali Ustaz? Tak ada wali. Bahaya tuan-tuan. Sebab disebut dalam Quran, inna awliya Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah. Sebab ada orang kata mana ada wali? Tak ada. Bohong, keramat-keramat. Ya Allah. Tak. Allah Ta'ala kata apa? Inna awliya Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah, yang ini kekasih Allah. Apa dia? La khawfun alaihim walahum yahzanun. Sikit pun tak ada pada diri dia ketakutan. Tak ada. Lepas tu rimau pun tak takut. Rimau takut pada dia. Rimau takut pada dia tuan-tuan. Tapi jangan buat-buat berani nak tunjukkan kita wali. Nampak? Wala khaufun alaihim. Sikit pun mereka tak takut. Sebab dia pun makhluk. Dia pun makhluk. Dia matikan semua pandangan pada diri dia ataupun pada semua tu tuan-tuan. La mawjud illallah. Tiada yang ada hidup kehidupan atas dunia melainkan Allah. Sebab tu dalam kita bertahlil, apa tahlil? La ilaha illallah. Paling tidak pun kita lintaskan niat dalam hati ketika tahlil tu, la ilaha illallah. La apa? La mawjud illallah. La ilaha illallah dalam hati, la mawjud illallah. Tiada yang kehidupan, tiada yang ada melainkan Allah Ta'ala saja yang wujud, yang ada. Hakikatnya lah. Hakikatnya. Tapi ikut keadaan seseorang tu lah. Awal-awal tu biasanya bukan hak dintahnya la mawjud illallah. Biasanya nak ikut kepada warid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La maksud illallah, la mawjud illallah dan sebagainya lah. Itu perkara-perkara yang perlu kita tahu. Sebab tu memang biasa kalau kita tahlil, untuk dapatkan dia punya taksir tu, maka kena ada dalam hati tu sama, la mawjud illallah. Sebab apa tuan-tuan? Sifat wali tu apa? La khaufun alaihim. Tiada ketakutan pada mereka. Sama ada jin ke, syaitan ke, hantu ke, polong ke, tak ada. Tak ada. Kita risau dah balik seorang-seorang malam ni, takut ada hantu bonceng. Kita masih lagi takut dengan makhluk. Wali tak ada tuan-tuan. Wali tak ada. Sebab apa? Dia sudah matikan diri dia, tak memandang diri dia, tidak memandang kepada yang lain melainkan Allah. Melainkan Allah. Tak. Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah Ta'ala yang maha besar. Allah Ta'ala yang maha besar. Sebab tu bila para kekasih Allah Ta'ala ni, bila dia takbir je tuan-tuan, Allahu Akbar, luput lain semua. Hanya Allah Ta'ala saja. Luput yang lain. Tak ada dah. Tak ada. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dah kebesaran Allah Ta'ala dalam hati tu. Dia masuk terus. Yang lain semua tak ada. Yang lain semua tak ada. Sebab dalam hati, kalbu, rohani kekasih Allah Ta'ala ni hanya ada Allah. Sebab tu kalimah tahlil tu, la ilaha illallah, ada nafi, ada isbat. Nafi mana? La. Dia la, dia buang semua. La, tiada dunia, tiada harta, tiada pangkat, tiada apa, semua tak ada. Semua keluarkan, tak ada. Illallah, melainkan Allah. Melainkan Allah. Sampai betul-betul tuan-tuan, bila kita tahlil tu, kita sebut nama Allah, zikrullah tu, wujilat qulubu, bergetar hati. Apa makna bergetar hati? Ishkun, rasa asyik, rindu dengan Allah. Rasa asyik, rindu dengan Allah. Dan wa mahabbah, rasa kasih kepada
Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga rasa gerun dengan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau biasa-biasa tu mula-mula memang tak ada rasa apa, tuan-tuan. Tak ada rasa apa. Zikir tersebut. Zikir yang paling mulia sekali kalimah la ilaha illallah. La khaufun alaihim, tiada sikit pun takut. Sebab tu tuan-tuan, sampai Sayyidina Umar, hebatnya Sayyidina Umar tu apa? Syaitan pun takut dengan dia. Syaitan takut dengan dia. Dia lalu dalam satu jalan lorong, syaitan tak berani jalan, tuan-tuan, lorong tersebut. Dia dah tahu dah ini Umar baru lalu. Kita, tuan-tuan, bukan syaitan lari ataupun tak mau lalu. Semua duk tak tuju pada kita, atas bawah depan belakang. Syaitan, tuan-tuan. Sampai begitu. Sebab apa, tuan-tuan? Kekuatan rohani dia. Tiada yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu syaitan pun takut. Syaitan pun takut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sampaikan disebut, kalau nak tengok mayat yang berjalan, tengok Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Dia dah tak ada dah. Duk matikan diri dia, tuan-tuan, dia hanya syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak usahakan, tuan-tuan, sampai kepada ma'rifatullah, sebenar-benar kenalnya Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar kenalnya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan faham ke tak faham? Minta maaf kalau tinggi sangat. Saya cubakan yang paling rendah lah tu. Sebab memang nak kena faham betul-betul. Faham. Jadi macam tadi kata musannif rahimahullah taala, kalau kayu api tu dia dibakar dengan api tersebut, nampak pada zahir tersebut kayu api tu dibakar oleh api. Hakikatnya Allah Taala yang bakar. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim dicampak saja dalam api, maka Allah Taala perintahkan, ya nar, wahai api. Sebab tu tadi kita boleh perintahkan api ke, air ke, angin ke, boleh, tak ada masalah. Maka Allah Ta'ala berkata, ya nar, wahai api, jadilah kamu bardan. Bardan apa? Sejuk. Yang panas, api tu jadi sejuk. Wasalaman, dan sejahterakan Ibrahim alaihissalam. Sebab kata ulama, kalau sejuk saja, habis duk ngigil Nabi Ibrahim, sejuk beku. Maka nak sejahterakan dia berada dalam keadaan api, bukan hanya sejuk tapi sejahtera, dingin je, tuan-tuan, tak ada sejuk menggigil. Lepas tu terkejut Namrud tengok, Ibrahim duduk dalam api, selesa. Allahu Akbar, selesa, tuan-tuan. Bahkan diberikan makanan daripada syurga, buah anggur tu. Ulama sebut buah anggur tu besarnya kepala unta. Anggur daripada syurga. Sampai begitu sekali nikmat. Itu nak dapat tahapnya apa, tuan-tuan? Rohaninya kuat, keyakinan berpapah yakin kepada Allah. Tak ada mengharap kepada makhluk. Tak ada mengharap kepada makhluk. Sampai kata ulama, satu helai buru roma yang ada pada Nabi Ibrahim pun tak terbakar. Tak terbakar. Biasa ayat tu orang guna untuk apa, tuan-tuan? Ayat tu, ya nakuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Untuk apa? Itu ayat untuk demam. Demam, untuk redakan kepanasan tu, panas sangat, sampai 40, 45, nak redakan, ayat tu lah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi kalau iman sakit, rohani sakit, dia buat panas tu, tuan-tuan. Tak ada apa pun, tak berjarak pun Ustaz. Dia tak sama, tuan-tuan. Dia tak sama. Hak tengok amal dia, rohani dia, kalbu dia macam mana. Tetap yakin dengan Allah Ta'ala, itu usaha saja, ikhtiar. Dia nak perintahkan api juga, panas, api, jadi engkau sejuk. Turunkan panas kamu. Dia buat je. Siapa cakap ni? Dia tengok pada amal kita, tawajuh kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak. Tapi biasanya orang guna ayat tu biasanya untuk demam. Untuk demam. Dia baca untuk demam je lah. Tapi banyak, tuan-tuan, dia punya ibrah pengajaran ayat tersebut yang nak perlu kita fahami.
Yang nak perlu kita tahu. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang baka. Banyak tuan-tuan ayat Quran menyebut tentang perkara tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antaranya ayat apa? Ayat orang biasa guna untuk ngentam dalam peksa. Sebab apa tak boleh nak jawab? A, B, C, D. Apa ni? Dia pun baca wa ma ramaita is ramaita walakinna Allah rama. Hentam. Ini biasa kalau orang dia apa nama nak peksa, memang dia amalkan ayat ni. Ayat dah tak tahu nak jawab apa dah. Dia amal. Wa ma ramaita is ramaita walakinna Allah rama. Wa ma ramaita, dan ketika mana kamu melontar. Ini waktu ketika perang dulu sama sahabat. Dia melontar. Wa ma ramaita is ramaita, dan ketika mana kamu melontar, walakinna Allah harama, akan tetapi yang sebenarnya yang melontar itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya nampak kita panah, kita hak lembing, kita baling. Zahirnya syariatnya, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang melontar. Dia balik pada ayat Quran tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala hak cipta kamu dan cipta perbuatan kamu. Itu ayat apa? Ayat hakikat. Dia ada ayat syariat, ada ayat hakikat. Wa ma ramaita is ramaita walakinna Allah harama. Biasa orang main panah tu, biasa dia amat ayat tu. Dia nak panah tu, wa ma ramaita is ramaita walakinna Allah harama. Dia letak keyakinan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasa kenyang ketika makan. Syariatnya kita makan tu hak rasa kenyang. Siapa yang bagi kenyang? Allah. Siapa yang bagi kenyang? Allah. Itu hakikat kan. Syariat tu makanannya. Allah Taala kata apa? Kulu washrabu, makan, minum. Tapi hak yang bagi kenyang Allah, yang bagi hilang haus Allah. Itu hakikat. Sebab tu syariat kena belajar, hakikat pun kena belajar. Syariat, hakikat, tarikat. Kena seimbang tuan-tuan. Itu dalam ilmu fiqh, tauhid, tasawuf. Kena belajar seimbang tu. Kalau tak tuan-tuan, dia belajar tauhid je tuan-tuan, dia hilang, dia tak belajar fiqh, dia tak belajar tasawuf, habis. Dia jadi orang hakikat. Wa man tasawuf bila tafaqquh tazandak. Dia belajar tauhid je, ataupun dia belajar tasawuf je, dia tak belajar fiqh, maka dia jadi zindik. Jadi zindik. Dia hakikat, dia pandang hakikat je. Habis slipper kita tuan-tuan, dia turun masjid, dia pakai slipper kita cantik, dia pakai sarung. Kita pun tahu, itu slipper saya, bukan, slipper Allah. Bukan awak punya, Allah punya. Jenuh tuan-tuan. Habis semua dia sepah semua. Kereta orang, rambutan orang, pisang orang, buah orang, semua dia ambil. Tengok musim durian pula, cantik pula, durian king, musang king, dia pun ambil tuan-tuan. Maka tuan punya kebun pun dia kata, awak curi durian saya tu, bukan durian pakcik, durian Allah. Hakikat ia lah. Tapi syariat apa, orang punya kena minta izin. Sebab tu kena seimbang tu, 3 ilmu yang wajib dipelajari. Kalau hak belajar fiqh je, tinggal tauhid, tinggal tasawuf, problem juga. Wa man tafaqquh bila tasawuf tafassak, maka dia jadi orang fasik. Contoh yang saya bagi tahu minggu lepas tu, yang dia berniaga, dia nak elak supaya tak bayar zakat. Itu dia pandai fiqh tu sampai begitu tadi, tapi tak belajar tauhid, tak belajar tasawuf. Dia tak ada khasyatullah, tak ada takut dengan Allah Taala, maka dia boleh manipulasi fiqh tersebut sampai dia boleh tak payah bayar zakat. Ingat tak yang minggu lepas? Ada. Kalau tak ingat, boleh tanya kawan-kawan yang lain. Saya tak nak ulang balik. Nanti ada yang tiru cara macam mana nak elak supaya tak bayar zakat. Nampak bahaya tu. Sebab waman ta'alluman, siapa yang belajar ketiga-tiga ilmu tersebut tahakkukan, itulah yang sepatutnya.
Itu yang sebenar-benarnya. Maka kena seimbangkan tuan-tuan dalam 3 ilmu yang wajib kita pelajari tersebut. Dan lagi apa tadi? Rasa kenyang ketika makan. Rasa kenyang ketika makan. Maka sesungguhnya yang terlihat adalah sentuhan api pada kayu semata-mata. Maka kalau lihat secara zahir tu, kita nampak api tu makan kayu api semata-mata. Walhal api itu membakar sebenarnya tidak terlihat. Hakikatnya tuan-tuan, bukan api itu yang membakar. Dan tidak ada dalil akal sama sekali yang menunjukkan ia membakar. Dan sesungguhnya yang membuat perkara tersebut, yakni membakar dan membuat kenyang tadi, hakikatnya adalah perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Wa ma ta'malun. Balik pada ayat tadi, Allah Ta'ala yang ciptakan kamu, dan perbuatan kamu pun Allah Ta'ala ciptakan. Perbuatan apa? Kita kenyang, pun kita hilang haus, Allah Ta'ala jugalah yang mengenyangkan, yang menghilangkan haus. Itu hakikatnya. Ketika Nabi Ibrahim AS nak menyembelih siapa? Ismail AS, anaknya. Nak menyembelihnya. Kalau tengok, putus tak leher Nabi Ismail AS? Tak putus tak? Tak putus. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala gantikan seekor kibas. Kerana yang perbuatan yang memutuskan dan sebagainya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan pisau. Bukan pisau. Tapi kalau bukan makam kita, jangan try. Balik ni aku nak try lah, betul ke pisau ni tidak memutuskan melukakan? Dia pun huri. Kita bukan makam kita tuan-tuan, bukan kedudukan kita, level kita. Belum lagi, jauh lagi tuan-tuan. Tapi kita nak belajar ni, nak betulkan pandangan kita kepada Allah. Itu nak belajar dulu. Itu yang disebut subhanah, menyucikan Allah perkara yang tidak selayak bagi Allah. Itu nak betulkan dulu elemen ni. Baru nanti yang tu kendian-kendian lah tuan-tuan. Nak betulkan elemen tu yang penting dulu. Kita betul-betul sebenar-benar kenalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, orang belajar pengajian Tauhid Sifat Doko ni, kalau betul-betul dia memang duk mengaji tuan-tuan, dan dia faham, memang tidak akan sama sekali tuan-tuan dia bermudah-mudah untuk memahami, berpegang kepada Allah Ta'ala tu di langit, di aras dan sebagainya. Sebab dia akan tahu. Sebab itu perkara yang tak layak bagi Allah. Bertempat tu tak layak bagi Allah. Kerana Allah Ta'ala ni sifatnya kamalat, kesempurnaan, tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada sesuatu selain daripada Allah. Mahupun aras ataupun Sidratul Muntaha, itu tempat, itu makhluk. Kalau dia faham betul-betul, insya-Allah tuan-tuan, bersih hati dia perkara yang tidak selayaknya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda itu simple je. Tapi dia kata, bukan saya kata, Quran kata. Yelah, kamu tak belajar. Kamu tak belajar, itu yang jadi masalah. Kalau nak semua perkara secara jelas, detail dalam Quran ada, mana ada tuan-tuan? Tak ada. Ada dalil yang kata orang buat tembok roti canai tu, apa dalil dia? Kalau tak, bid'ah tu. Orang tembok roti canai tu, ada tak dalil Quran? Ada orang tanya. Ada. Ada tak? Ada. Dalilnya apa? Allah Ta'ala kata, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu nak tembak roti canai, nak buat roti canai, kena tanya ahli zikri, ahlinya. Belajar buat roti canai. Oh, ada dalilnya? Ada. Tak tahu, kita tanya orang yang tahu, ahli dia. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tak tahu. Nampak? Sebab tu orang yang diberikan malakah fikriyah, kemahiran hak dok fikir memahami ayat Quran ni tuan-tuan, bukan dok faham zahir saja. Dia kena tuan-tuan dengan keluasan kefahaman, dicerahkan, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan yang sebenar-benarnya. Maka sebab itu kata ulama bahawasanya hakikatnya adalah perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Yang kenyangnya kita, yang kenyang baginya Allah Ta'ala. Walaupun syariat itu kita makan,
kita makan. Barang siapa yang berkata sesungguhnya ia adalah perbuatan api, maka ia adalah persaksian yang zur. Zur maknanya bohong, dusta. Itu api yang bakar, nasi yang mengenyangkan. Syariat je, tapi jangan sampai berpapah keyakinan kita hak dalam hati. Itu perbuatan api, itu perbuatan nasi, itu perbuatan makanan. Dah. Hakikatnya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahidun fi mulkihi munfaridun bitadbirihi fala mudabbira lil alam ghairuhu wala nafiza illa masyiatuhu wa amruhu. Esa pada kerajaannya Allah Ta'ala. Tiada kerajaan yang lain yang sama-sama bantu Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk, yang handlekan dunia, langit, bumi. Tak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun fil mulki. Allah Ta'ala yang esa pada kerajaannya. Tunggal, yakni munfaridun bitadbirih. Tunggal dalam mentadbirnya. Dalam urusan tadbir Allah Subhanahu wa ta'ala pun Allah Ta'ala juga. Jadi siapa yang bersama dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala bagi makan, Allah Ta'ala atur segala rezeki kita, semuanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang membantu? Tak perlu kepada asisten, kan? Pelong kanan ke apa ke tak payah. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala takbir. Tonton bayangkan berapa ribu makhluk Allah Ta'ala tu. Daripada yang sekecil-kecil sampai sebesar-besar, semua dalam takbir urus Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak. Hatta burung sekalipun ada, dia kebuluh mati kebuluh. Sebab apa? Tak dapat makan. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis sebut, kamu belajarlah daripada burung tersebut macam mana imannya, keluar dengan perut yang kosong, balik dengan kekenyangan. Setakat ni lah tuan-tuan, kita tak pernah dengar lagi burung keluar dalam keadaan lapar, balik pun dia balik lapar, kemudian dia buat mogok. Tak puas hati, kali ni tak dapat makan, mogok. Perhimpunan mogok burung-burung, burung tiung ke apa ke. Kenapa pula burung ni mogok hari ni, balik tak dapat makan? Tak ada tuan-tuan. Cukup sempurna rezeki dia. Perut yang kosong keluar, balik penuh, balik kenyang, balik kenyang, balik kenyang tuan-tuan. Nampak bagaimana iman dia, keyakinan dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi rezeki. Tidak ada kerisauan, ketakutan tentang urusan rezeki. Dia yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apatah lagi kita yang Allah Ta'ala bagi akal, bagi iman. Takkan tak yakin sepenuhnya pada Allah Ta'ala yang mentadbir urusan kita, rezeki kita, kehidupan kita, semua diurus oleh Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, siapa yang masuk campur urusan tadbir Allah, urusan rezeki ke dan sebagainya, siap tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, jangan risau tentang urusan rezeki. Wa ma min dabbatin, dan tiada apa yang perkara makhluk binatang yang melata di atas muka bumi ini, melainkan semua tu Allah adalah uruskan, takbirkan urusan rezeki dia. Dah takbirkan urusan rezeki dia. Tuan-tuan pernah dengar yang ayat biasa orang guna, alah, ulat dalam batu pun makan. Dah. Biasa ni, ayat ni biasa orang guna bagi orang malas nak kerja. Malas kerja. Orang tu dia kata, apa kau ni, kerjalah, asyik tidur je manjang. Tidur lepak, kerjalah, cari kerja. Alah Pak Haji, jangan sibuk-sibuk lah, ulat dalam batu pun makan. Ulat dalam batu pun boleh makan. Itu ulat, engkau bukan ulat. Tak. Sebab tu Nabi Sulaiman AS dalam satu kisah pernah bertanya dengan Allah SWT dengan semut. Nabi Sulaiman kan pemerintahannya hebat, di bawah semua makhluk, jin dan sebagainya, semua di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu hari dia kata semut, ini kamu satu hari berapa kacang kamu makan ni? Dia kata sebiji, satu hari sebiji kacang. Sebiji kacang. Habis sebiji kacang ni kamu ada simpan tak? Tak, aku habiskan terus. Tak apa, kata Nabi Sulaiman, kali ni aku bagi kamu 2 biji, tapi dengan syarat kamu kena habiskan 2 biji sekali. Okey lah, beres.
Maka dia bagi hak semut ni 2 biji kacang. Maka esoknya dia tengok, Nabi Sulaiman tengok, apa ada sebiji lagi tinggal. Dia kata, Nabi Sulaiman, kalau sebelum ni memang itu Allah Ta'ala bagi aku sebiji dan aku habiskan. Sebab aku yakin esoknya Allah Ta'ala tetap bagi aku rezeki, ada. Tapi bila kamu bagi aku 2 biji ni, aku tak yakin pada engkau ni. Takut kamu lupa. Sebab tu 1 biji tu aku habiskan, makan, 1 lagi aku simpan. Macam kita lah tuan-tuan, banyak simpan kat dalam peti ais kan. Untuk hari esok, minggu depan, bulan depan dan sebagainya. Macam tak yakin rezeki Allah Ta'ala bagi. Semut pun iman dia tuan-tuan dahsyat. Dahsyat iman dia. Dia tetap yakin pada Allah Ta'ala. Tapi bila kata Nabi Sulaiman nak handle tentang urusan rezeki dia, aku tak yakin. Aku takut kamu lupa nak bagi aku kacang lagi, makan lagi. Sebab tu aku simpan. Aku simpan sebagai bekalan. Takut kamu lupa. Nampak tuan-tuan bagaimana iman makhluk hak lain dengan Allah Ta'ala sungguh utuh, sungguh kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebab tu kita kena belajar tuan-tuan, seperti mana binatang-binatang yang disebutkan burungnya tadi, supaya kita dapat tengok macam mana sebenar-benarnya kenalnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada pula burung dia yakin Allah Ta'ala duduk atas langit. Ta'araf tak ada tuan-tuan. Tak ada. Manusia yang lebih teruk lagi, dia punya akidahnya, rohani dia memang tak kenal dengan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala tu apa? Munfaridun bitadbiri. Allah Ta'ala tak, dari segi urusan takbir tu sama sekali Allah Ta'ala tidak ada perlukan kepada pembantu yang lain. Tidak. Wala mudabbira lil alam. Maka tidak ada pentadbir sama sekali bagi alam ini, bagi selainnya, dan tidak ada yang menunaikan sesuatu sama sekali kecuali dengan kehendaknya. Illa masyiatuh, kecuali dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Dan atas perintahnya, atasnya perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya dengan iradah Allah Ta'ala. Iradah Allah Ta'ala dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada yang apa yang berlaku dalam dunia hari ini tuan-tuan, semua dengan kehendak Allah Ta'ala secara hakikatnya. Itu tuan-tuan biasa dengar tak penceramah-penceramah sebut, hujung ceramahnya biasanya disebutlah, tuan-tuan, yang baik itu atas kesalahan saya, yang apa? Yang tak baik itu atas kelemahan saya, yang baik semua daripada Allah. Itu boleh kalau nak cakap. Tapi kena betul-betul dalam hati tu dah mantap lah. Maksudnya apa tadi? Maksudnya yang baik maupun yang tak baik tetap daripada Allah. Tapi dia bercakap itu atas dasar ta'adduban, beradabnya dengan Allah. Tidak sandarkan sesuatu yang buruk itu kepada Allah. Tuan-tuan, segala yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu atas kelemahan saya. Itu kalam dipanggil kalam ta'adduban, kalam beradabnya dengan Allah. Kita tak sandarkan perkara yang buruk, yang tak baik kepada Allah, tetapi hakikatnya baik dan buruk tetap daripada Allah. Kadang-kadang ada ceramah yang pula, penceramah dia kata apa? Tuan-tuan, semua perkara yang baik itu daripada Allah, dan yang tak baik itu atas kelemahan diri saya, tetapi hakikatnya baik dan buruk semua daripada Allah. Ada juga. Sebab nak bagi fahamkan kepada audien. Kalau audien semua dah mantap semua tuan-tuan, wali-wali semua, tak jadi masalah. Cakap syariat dia faham dah hakikat yang sebenarnya. Tuan-tuan, sebab tu dia ada syariat, ada hakikat. Tapi yang penting kita dok faham hakikat tu tetap semua pada Allah. Allah. Minallah ilallah. Semua daripada Allah kepada Allah. Tiada daya upaya, la haula wala quwata. Tiada haul kita, tiada kuah kita illa billah. Ini yang kita nak buang ni, kikih ni betul-betul. Letakkan kita betul-betul pada kondisi kita pada ketika itu. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mausufun bi sifatin wujudiyatin qadimatin abadiyatin qaimatin bi zati fahuwa hayyun bi hayatin bi ghairi biniyatin wala mizaj. Dia disifati dengan sifat wujud yang qadim,
abadi dan berdiri pada zatnya Allah, maka dia yang pertama sekali hayyun bihayati. Ini sifat hayah. Ini dah masuk sifat hayah. Jadi kita sampai situ dulu tuan-tuan. Kita sampai situ saja. Yang akan datang kita masuk perbahasan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang seterusnya, iaitu sifat hayat. Apa makna hayat? Hidup. Hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana kita mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang seterusnya, iaitu haya, kudrah, iradah dan sebagainya seterusnya. InsyaAllah panjang umur kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan dalam rohani kita, kalbu kita dan hati kita perkara yang tidak selayaknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mantapkan iman kita, tauhid kita, sehingga kan rohani kita benar-benar sebenar-benar kepada ma'rifatullah, sebenar-benar kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan kita hidayah dan taufik agar kita tidak terpesong daripada akidah yang sesat, akidah yang menyeleweng, dan sampai akhir hayat kita akidah kita akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Itu pegangan yang sebenar-benar, yang sahih, yang betul, yang tepat, tiada yang lain melainkan itu jua tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teruskan, pasakkan, hadamkan dalam jiwa hati kita insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.